Kita terus saja bersama dengan wartawan Isabel Yong yang kini berada di lokasi PKPD ke-7. Sejak petang tadi beliau sudah berada di sana. Jadi Isabel mungkin sudah bersedia dengan laporan. Saya difahamkan petang tadi hujan lebat di Kuala Lumpur. Kini keadaannya kembali tenang. Jadi kalau kita dapat fahami, PKPD yang ke-7 ini adalah PKPD yang berada di seberang sahaja lebuh raya PKPD yang ke-6 dahulu. Jadi boleh kita dapatkan profil masyarakat di kawasan penduduk di kawasan ini. Adakah ianya dilibatkan sama dengan kebanjiran warga asing ataupun bagaimana, Isabel? Terima kasih Zul. Saya kini berada di lokasi PKPD ke-7 iaitu Selayang Baru, Selangor. Dan sememangnya sebelum saya menjawab soalan Zul, saya ingin membuat sedikit recap ya. Pada hari ini 25 April kerajaan telah mengumumkan satu lagi PKPD ataupun satu lagi kawasan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD iaitu di Selayang Baru, Gombak, Selangor. Dan Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob telah berkata bahawa PKPD ke-7 ini berkuat kuasa pada hari ini 25 April sehingga 3 Mei depan. Dan mari kita dengarkan sedikit sedutan sidang media beliau tadi. PKPD ini berkuat kuasa mulai hari ini 25 April 2020 hingga ke 3 Mei 2020 yang melibatkan 6 pasal yang telah dikenal pasti seperti berikut. Pasal pertama, Jalan Indah 3 dan Jalan Indah 5A, Selayang Indah, Gombak, Selangor. Zon B, Jalan Indah 21, Lembah Indah, Selayang Baru, Gombak, Selangor. Zon C, Jalan Besar Selayang Baru, Jalan 1 dan Jalan Indah 21, Selayang Baru, Gombak, Selangor. Zon D, Jalan 3, 5, 7 dan 9, Selayang Baru, Gombak, Selangor. Zon E, Jalan 2, 4, 6 dan 8, Selayang Baru, Gombak, Selangor. Dan zon yang ke-6, Blok A, B dan C, Selayang Makmur, Gombak, Selangor. Dan berbalik kepada soalan Zul tadi, sememangnya kawasan PKPD Selayang Baru ini kebanyakan penduduknya terdiri daripada rakyat Malaysia dan juga warga asing seperti warga Myanmar dan juga warga Bangladesh. Dan saya difahamkan juga kebanyakan warga Bangladesh dan Myanmar di sini, mereka bekerja di Pasar Borong Kuala Lumpur dan juga Pasar Harian Selayang. Dan mereka yang bekerja di pasar-pasar tersebut, mereka menyewa rumah dan juga menyewa rumah kedai dan juga flat di sini untuk berulang-alik ke tempat kerja bagi memudahkan mereka. Dan sememangnya poin yang kedua ialah PKPD ini dilaksanakan setelah mengambil kira kebarangkalian jalinan jangkitan COVID-19 di Pasar Borong Kuala Lumpur dan juga Pasar Harian Selayang. Dan untuk rekod ya, sehingga hari ini 25 April Kementerian Kesihatan telah mengeluarkan statistik iaitu sebanyak 46 kes positif jangkitan COVID-19 direkodkan di pusat Bandar Utara dan di sekitar kawasan Pasar Borong Kuala Lumpur Selayang dengan satu kematian melibatkan warga Myanmar berusia 36 tahun. Zul. Isabel, kalau kita faham apabila PKPD dilaksanakan sudah pasti ada bantuan makanan khususnya. Tetapi berdasarkan pemerhatian Isabel, adakah buat setakat ini itu menjadi masalah dan juga apakah cabarannya dengan mengambil kira kepadatan rumah-rumah di situ dan juga kepadatan penduduk di sekitar kawasannya? Adakah itu satu cabaran juga untuk bantuan makanan, Isabel? Zul, dan sebenarnya saya bersama kru tiba di Selayang Baru ini ataupun lokasi PKPD ke-7 ini sekitar jam 3.30. Dan jika saya sejujurnya saya bersama kru tidak berkesempatan untuk membuat pemerhatian tersebut mengenai pengagihan makanan dan pengagihan bekalan makanan kerana seperti apa yang Zul katakan tadi, sememangnya hari ini cuacanya tidak menentu dan hujan lebat. Hujan telah turun dengan lebat sejak pukul 3.30 tadi dan sememangnya pergerakan saya bersama kru dan juga juru kamera adalah amat terhad. Tetapi seperti sedia maklum, sesiapa yang bukan penghuni
di PKPD ataupun di kawasan lokasi PKPD ini, dan sesiapa yang merupakan pelawat tidak dibenarkan sama sekali untuk masuk ke kawasan PKPD ini. Dan sememangnya penghuni di dalam lokasi PKPD ke-7 Selayang Baru ini juga tidak dibenarkan untuk keluar. Jadi saya bersama kru tidak berkesempatan untuk menemu bual sesiapa penghuni yang berada di lokasi PKPD ini. Tetapi apa yang boleh saya ceritakan adalah jalan utama yang menghubungkan kawasan ini, kawasan PKPD ini ditutup sepenuhnya dengan kawat berduri serta kawalan keselamatan yang amat ketat oleh pihak polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia dan juga Jabatan Sukarelawan Malaysia iaitu RELA. Dan pihak polis juga telah menghampiri kami ataupun pihak pengamal media dan juga memaklumkan kepada kami, pihak media, bahawa pihak media tidak dibenarkan untuk berada di sekitar kawasan PKPD ini. Dan sememangnya kawalan keselamatan di PKPD ke-7 ini adalah amat ketat, dan jika saya boleh bandingkan juga kawalan keselamatan di PKPD 6 dan 7 telah bertambah ketat, dan sememangnya kekuatan pihak polis dan juga angkatan tentera sememangnya bertambah jika dibandingkan dengan PKPD yang dilaksanakan sebelum ini. Dan biarpun kawalan keselamatan di semua checkpoint di PKPD ke-7 ini amat ketat, saya bersama juru kamera dan juga kru akan terus membawakan perkembangan terkini menerusi berita dalam astrawani.com dan juga di buletin seterusnya di saluran 501 Astrawani. Dan saya kira itu sahajalah perkembangan yang boleh saya kongsikan buat masa ini. Kembali kepada Zul di Bukit Kewangan untuk buletin seterusnya. Silakan Zul.